Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah, maka kita dapat bertemu pada tengah hari ini, yang kalau pertemuan sebelum ni kelas kita pukul 3 petang tapi bermula daripada hari ini kita awalkan sedikit kerana saya dalam sebulan setiap hari Ahad itu pukul 2 petang ke 3 petang itu biasanya saya berada di jalan daripada Selangor ke Perak, dan menyebabkan banyak kita sudah tergendala kelas ini, kelas Quratul Ain ini sudah dua minggu kita tak dapat bersama dan hatta minggu pada 5 hari bulan hari itu, kalau saya tak silapnya, kelas terakhir kita iaitu pada 5 hari bulan itu pun saya berhenti di RNR dan saya buka kelas, tapi disebabkan kita tak nak ambil ruang orang ramai buat dalam kereta, saya buka tingkap sikit, tetapi disebabkan cuaca menyebabkan masalah yang saya tak dapat menanggung kepanasan, orang kata apa, kepanasan ketika itu. Lalu akhirnya tak dapat kita teruskan hatta kelas kita yang terakhir sebelum ini, iaitu 2 minggu yang kita buat pada 5 hari bulan hari itu, kita tergendala 2 minggu. Itu pun kelas pada 5 hari bulan baru ni pun tak dapat kita berhenti secara mengejut begitu, disebabkan handset saya sudah tidak dapat menanggung kepanasan. Sebab kalau nak pasang aircon tutup tingkap, dalam keadaan kereta terpaksa berhenti takut membahayakan. Dibuka tingkap sikit, jadi haba panas tu menyebabkan tergendala juga kelas. Jadi akhirnya kita ambil keputusan untuk kelas Quratul Ain ini diawalkan sedikit. Maknanya sebelum saya bermusafir, seperti hari ini saya berada di Selangor dan akan musafir petang ni. Jadi sebelum musafir kita teruskan kelas kita terlebih dahulu supaya majlis ini terus dapat dilaksanakan, dan moga-moga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita dalam mendalami kitab ini, insya-Allah. Maka disebabkan pertemuan sebelum ini pun kita berhenti secara mengejut begitu disebabkan masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi insya-Allah hari ini saya nak ulang kembali apa yang telah kita bincangkan, iaitu pada 2 minggu yang pada yang terakhir sekali pada 5 hari bulan, dan 2 minggu selepasnya saya tidak dapat bersama kerana program. Jadi pada hari ini alhamdulillah Allah Taala rezekikan kita dapat bertemu walaupun lebih awal. Jadi saya ulang kembali perbahasan yang lepas berkenaan dengan ta'arud, dan kita telah pun masuk sebenarnya pada perbahasan yang berbunyi fa in kana amaini fa in amkana al-jam'u bainahuma jumi'. Tapi macam semua yang sedia maklum, berlaku masalah rakaman ketika itu Jadi pada 5 hari bulan sebelum ini kita telah masuk dalam satu perbahasan yang penting dalam ilmu usul fiqh, iaitu apakah sikap yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para mujtahid yang lain apabila mereka menemui satu situasi di dalam kajian mereka untuk istinbat hukum, iaitu apabila mereka mendapati ada dalil yang seakan-akan saling bertembung dan ini dipanggil dalam perbahasan usul fiqh dipanggil at-ta'arud baina ad-dalilain atau bainal adillah, pertembungan di antara 2 dalil atau 3 dalil atau lebih
Dan dalam pertemuan pada 5 hari bulan hari itu, kita telah sebutkan bahawa pertembungan yang berlaku ini adalah pertembungan secara kasar, pada pandangan kasar seorang, pada pandangan mata kasar seorang mujtahid. Maknanya dia adalah satu pertembungan yang dilihat seakan-akan bertembung, tapi pada hakikatnya tidak berlaku pertembungan. Kerana mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai satu keinginan yang bercanggah pula dengan keinginan Rasulullah, dan mustahil Nabi mempunyai dua keinginan yang saling bercanggah, dan mustahil Allah Ta'ala juga menginginkan dua perkara yang saling bertembung. Namun apabila secara realiti fiqahnya seorang mujtahid mendapati dalil saling bertembung secara zahirnya walaupun pada hakikatnya tidak berlaku pertembungan, maka menjadi tanggungjawab seorang mujtahid untuk meneliti apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana penyelesaian bagi memesrakan kembali dua dalil yang seakan bertembung tersebut. Ini adalah satu usaha gigih para mujtahid kita, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti para mujtahid yang lain, yang mereka akan berdepan dengan kepelbagaian dalil sama ada Al-Quran, hadis, ijma', bahkan qiyas yang seakan-akan bertembung pula dengan dalil yang lain, sedangkan setiap dalil itu adalah kuat dan diiktibar. Maka ketika inilah datang peranan para mujtahid untuk menggabung jalinkan, atau kita kata sebagai memesrakan di antara dua dalil yang saling bertembung, supaya akhirnya dengan penyelesaian ini kita akhirnya akan mendapati bahawa sebenarnya tidak berlaku pertembungan sama sekali di antara dua dalil atau lebih yang kesemuanya adalah mu'tabar dan diterima. Jadi dalam pertemuan pada 5 hari bulan itu, kita telah melihat apa yang disebut secara dasarnya oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, iaitu beliau menyatakan idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna 'ammaini aw khassaini aw ahaduhuma 'amman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma 'amman min wajhin wa khassan min wajhin. Jadi apabila pertembungan itu berlaku di antara dua dalil atau lebih, dan kesimpulan akhir nanti dapat dimesrakan di antara dua dalil yang bertembung ini, maka dua dalil yang bertembung yang boleh untuk diserasikan ini, dia akan berada pada salah satu daripada empat keadaan ini. Iaitu keadaan yang pertama, kedua-dua dalil itu adalah berstatus am. Dalil pertama juga am, dalil kedua juga am. Atau kedua-duanya adalah khas. Dalil pertama khas, dalil kedua juga khas. Saya tak ulanglah apa dia am, apa dia khas, sebab kita telah membicarakan secara panjang lebar sebelum ini berkenaan dengan apakah dia am dan juga khas. Dan yang ketiganya, situasi yang ketiga adalah salah satu di antara dua dalil itu, kalau bertembungnya dua dalil sajalah, sekurang-kurang pertembungan itu di antara dua dalil, tak akan bertembung satu dalil sahaja. Dia nak bertembung dengan siapa? Jadi pertembungan itu sekurang-kurangnya dua dalil atau lebih, tak kisah. Jadi kalau ada dua dalil yang bertembung, situasi yang ketiga adalah apabila salah satu dalil yang bertembung itu adalah am, manakala dalil yang satu lagi pula adalah khas. Dan keadaan yang keempat pula adalah setiap satu dalil itu dia mengandungi kedua-dua unsur ini. Maksudnya dalil yang sama, setiap satu dalil itu mengandungi unsur am dan juga khas. Ada kalimah am dalam dalil itu dan ada juga kalimah khas di dalam dalil itu. Begitulah juga yang berlaku pada dalil yang kedua. Dalil pertama pun begitu, dalil kedua pun begitu. Setiap satu dalil ada am, ada khas, dan bertembung pula dengan satu dalil yang lain yang juga ada am dan juga ada khas. Ada kalimah am dan ada kalimah khas. Jadi bagaimanakah penyelesaian yang perlu dilakukan oleh para mujtahid untuk menggabung, jalinkan di antara dua dalil yang bertembung ini. Ini kalau boleh untuk digabung, jalinkan. Dipanggil al-jam'u. Kita menghimpunkan, kita menggabungkan di antara dua dalil yang bertembung. Ini adalah sikap pertama yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid
apabila mereka mendapati ada pertembungan secara zahir di antara dalil dengan dalil. Dan insya-Allah dalam perbahasan tentang al-jam'u bainad dalilain ini kita akan melihat apakah penyelesaian yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini bagi menggabung jalinkan dua dalil yang bertembung, yang setiap dua dalil yang bertembung itu kita boleh kategorikan dia kepada 4 keadaan, iaitu kedua-duanya am, kedua-duanya khas, salah satunya am, salah satunya khas, atau setiap satu dalil itu sendiri memiliki unsur am dan juga khas dalam masa yang sama. Nanti kesimpulan dia, setelah kita melihat konsep ini, kita akan meneliti, oh subhanallah, setelah digabung jalinkan itu, akhirnya kita mendapati bahawa dalil itu sebenarnya tidak bertembung. Dalam masa yang sama ada juga situasi, iaitu mujtahid tidak mendapati jalan keluar untuk menggabung jalinkan di antara dua dalil ini. Jadi ketika itu datang peranan yang seterusnya, iaitu mereka kena meneliti di antara dua dalil itu mana yang kuat, mana yang lemah. Maka yang paling kuat itu yang akan dipegang, dan akhirnya ada satu dalil yang dipegang, satu dalil lagi tidak dipegang. Ini dipanggil konsepnya at-tarjih. Ini dipanggil sebagai at-tarjih. Jadi at-tarjih berarti ada dua dalil yang bertembung dan tak mampu untuk digabung jalinkan. Maka ketika itu sikap yang perlu diambil adalah memilih di antara dua dalil itu mana yang lebih kuat. Sebab kedua-duanya adalah dalil dan mu'tabar. Tetapi bertembung, dan kebetulannya mujtahid yang membuat kajian itu tidak dapat menemui jalan keluar untuk menggabungkan kedua-duanya. Maka mahu tidak mahu terpaksa memilih satu sahaja dalil, dan satu lagi dalil terpaksa ditinggalkan. Lalu dalil yang dipegang itulah dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan hukum, mana dalil yang satu lagi itu tidak dijadikan sebagai dalil, sebagai dalil yang muktabar bagi perbahasan fiqh tertentu itu. Ini dipanggil at-tarjih. Namun yang akan kita pelajari pada hari ini dan juga beberapa minggu ini insya-Allah adalah berkenaan dengan al-jam'u bainad dalilain. Cara menggabungkan di antara dua dalil yang saling bertembung. Dan pada 5 hari bulan 12 hari itu ni, kita telah masuk kepada situasi yang pertama, iaitu apabila kedua-dua dalil itu adalah am. Kedua-dua dalil yang boleh untuk digabungkan itu, kedua-duanya adalah am. Sebab sebagaimana yang kita bicarakan, kalau tidak mampu untuk digabungkan kedua-dua dalil itu, maka akan datanglah peranan seterusnya, iaitu memilih salah satu di antara dua dalil yang kuat itu. Main nak mengamalkan kedua-dua dalil, maksud menggabungkan di antara dua dalil itu, maksud dia setiap satu dalil itu berperanan dari sudut hukum. Kalau tak mampu untuk digabungkan, mau tak mau kita kena pilih salah satu. Bila pilih salah satu, maka kita juga akan diajar oleh Imam Al-Haramain selepas ini, iaitu kita akan menggunakan konsep an-naskhu. Kalau kita tahu mana satu dulu, mana satu kemudian, dan hatta kalau kita tak mampu untuk mengetahui mana satu dulu, mana satu kemudian, maknanya ada juga satu lagi konsep yang namanya at-tarjih, iaitu memilih salah satu di antara dua dalil yang paling kuat. Okey. Baik, kita akan masuk tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, iaitu ini perbahasan yang telah dibincangkan pada 5 hari bulan. Cuma tiba-tiba berlaku masalah teknikal, terpaksa berhenti kelas serta-merta. Jadi saya ulang kembali dari awal berkenaan dengan situasi yang pertama, iaitu sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am. Kedua-duanya adalah am. Dalil pertama pun lafaznya am, dalil kedua juga lafaznya adalah am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Ibn al-Hattab, qala al-Imam al-Hattab al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu
بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء قرة العين له وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. حال كونه شارحا لمتن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال الإمام الحطاب المالكي فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. Sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am, maknanya dalam hadis, satu hadis contoh ataupun satu ayat Quran itu ada kalimah yang berstatus am, iaitu kalimah itu dia akan memberi maksud seluruh. Am ni maknanya dia mengandungi unsur makna seluruh. Dan kita dah bincang panjang lebar apakah dia kalimah-kalimah yang akan distatuskan sebagai lafaz am. Jadi sekiranya kedua-dua dalil itu adalah am, maknanya dalil pertama mempunyai lafaz am dan dalil yang kedua juga mempunyai lafaz am, maknanya kedua-duanya menyatakan hukumnya untuk seluruh keadaan adalah begini, tetapi bertembung, saling bertemu antara satu sama lain, maka sekiranya mampu untuk digabung jalinkan di antara kedua-duanya, maka jumi' hendaklah digabungkan. Digabungkan ni maksud dia setiap satu dalil itu akan dinyatakan bahawa dalil pertama ini merujuk kepada satu situasi khusus, manakala dalil yang kedua juga merujuk kepada satu situasi yang lain. Jadi walaupun disebut semua, tetapi yang dimaksudkan bukan semua. Jadi ketika itu kedua-dua dalil dapat berperanan. Okey, wazalika bi an yuhmala kullum minhuma ala halin iz la yumkinul jam'u bainahuma ma'a ijra'i kulli minhuma ala umumihi. لأن ذلك محال لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين. Okey, jadi ini adalah huraian daripada Al-Imam Al-Hattab dalam menerangkan apa maksud Imamul Haramain sekiranya kedua-dua dalil itu dapat dikumpulkan, dapat dihimpunkan bersama, didudukkan secara bersama. Apa maksud dihimpunkan bersama? Iaitu kata Imam Al-Hattab bi an yuhmal. Ba di sini panggil ba taswiriyah. Ba yang peranannya adalah untuk memberi maksud, huraiannya, penafsirannya adalah bagian-bagian. Jadi apa maksud al-jam'u bainad dalilain, gabungan di antara dua dalil yang bertembung. Kalau dua dalil lah, kalau tiga lah. Kata Imam Al-Hattab bi an yuhmal ay suratuhu hiya an yuhmal kullu minhuma ala hal. Iaitu setiap satu dalil di antara dua dalil yang bertemu itu akan ditanggung ke atas satu keadaan. Maksud ditanggung ni maknanya setiap satu dalil itu akan difahami bahawa ia merujuk kepada satu situasi khusus. Dan satu dalil lagi pula merujuk kepada satu situasi yang lain. Jadi akhirnya dia tidak jadi bertemu lah. Sebab dia bukan yang ni bertemu dengan yang ni, tetapi mereka mempunyai arah yang berbeza. Jadi dia seperti itu atau seperti ini atau begini, terkisahlah. Mereka tidak berlaku pertemuan. Bila pertemuan kerana satu jalan. Bila satu jalan dan bertemu, maka tak boleh nak buat apa-apa. Maka perlu dialihkan untuk satu dalil ke arah yang lain dan satu lagi ke arah yang lain. Maka ketika itu kedua-dua dalil dapat digunakan. Ini yang dimaksudkan dengan setiap satu dalil akan ditanggungkan untuk satu keadaan. Maksudnya satu dalil, kita kata dalil yang pertama ini, walaupun secara zahir merujuk pada semua keadaan, tetapi sebenarnya ia merujuk kepada satu keadaan khusus. Dan dalil yang kedua pula merujuk kepada satu keadaan yang lain. Jadi sebenarnya tidak berlaku pertembungan di antara dua dalil tersebut. Nanti kita akan tengok contohnya. Dan bagi yang mengikuti kelas pada 5 hari bulan itu, kita sebenarnya sudah membicarakan panjang tentang situasi ini, tapi tak habis kerana berlaku masalah rakaman dalam perjalanan di RNR apa namanya, Tanjung Malim dan masa tu panas sangat, jadi handphone saya pun panas, berhenti terus Jadi saya ambil keputusan tak boleh buat live masa kita dalam perjalanan, sebab dia akan berlaku kesukaran. Jadi kita buat awal sikit sebelum kita berjalan. Jadi kata Al-Imam Al-Hattab, kenapa kita bagi tahu gabungan di antara dua dalil itu, artinya setiap satu dalil difahami berdasarkan satu situasi.
Kerana kata beliau, la yumkinul jam'u bainahuma. Kerana pada hakikat tak mampu untuk kita gabungkan kedua-duanya sekali dengan maksud setiap satu dalil itu masih berperanan atas dasar kapasiti dia adalah dalil am. Kalau setiap satu dalil itu masih lagi berperanan untuk menyatakan segala situasi adalah hukumnya begini, dalil kedua juga begitu dan kedua-duanya saling bertembung, maka itu tidak akan mampu untuk digabungkan dengan erti setiap satu masih berperanan pada kondisi asalnya, iaitu berperanan untuk semua situasi. Nanti kita akan tengok contoh insya-Allah. Bil misal yatadihul maqal. Dengan contoh kita akan lebih jelas Cuma saya tak nak buat contoh lagi, kita baca teks dulu. Jadi kata beliau, kerana tak mungkin untuk digabungkan di antara kedua-duanya. Jadi beliau nak huraikan apa maksud sekiranya mampu untuk digabungkan, maka gabungkan. Sebab hakikatnya tak mampu untuk digabungkan. Namun maksud Imamul Haramain digabungkan di antara dua dalil yang bertembung, maksud dia apa? Setiap satu dalil dirujuk kepada satu situasi khusus. Dan dalil yang kedua juga dirujuk kepada satu situasi khusus yang lain. Kalau kita nak gabungkan setiap satu dalil dengan maksud dalil pertama untuk merujuk kepada semua situasi, dan dalil kedua yang bertembung juga akan merujuk kepada semua situasi, maka ketika itu akan berlakulah satu suasana yang dipanggil sebagai kemustahilan, muhal, perkara yang mustahil. Sebab apa? Di annahu yufdi ilal jam'i baina an-naqidain. Kerana menggabungkan dua dalil dengan maksud setiap satu dalil masih berperanan untuk seluruh keadaan, begitu juga dalil yang kedua, maka kalau kita nak gabungkan juga, kita akan pergi kepada satu situasi yang dinamakan sebagai al-jam'u bainan naqidain, gabungan dua perkara yang saling bertembung, dan ia adalah mustahil. Dia adalah mustahil. Contoh macam saya kata bercontoh sekarang ni, saya Hairul Nizam di saat ini sedang berada di Bukit Sentosa, Selangor. Lepas tu saya kata, tapi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, saya sekarang ini sedang berada di Kuala Kangsar, Perak bersama dengan Ustaz Luqman Yaakob, contoh. Jadi orang kata, sekali lagi, saya kata, saya sekarang ini, batang tubuh saya sedang bersiaran secara langsung daripada rumah ibu saya di Bukit Sentosa, Selangor. Dan dalam masa yang sama, saya dan tubuh-tubuh saya ini sebenarnya sedang berada di Kuala Kangsar, Perak bersama dengan Ustaz Luqman Yaakob. Di rumah ibu mertua kami berdua. Kami berkongsi ibu mertua. Jadi maksudnya macam mana tu? Maksudnya, kamu di mana? Di Selangor atau di Perak? Saya kata, saya di Selangor dan saya juga di Perak. Apa maksud kamu di Selangor dan di Perak? Saya kata, sekarang batang tubuh saya ini ada di Selangor. Tapi dalam masa yang sama, batang tubuh saya juga ada di Perak. Orang kata, ni orang gila. Sebab kamu akan menyatakan satu zat berada pada dua keadaan. Dan ini adalah al-jam'u bainan naqidain, gabungan di antara dua benda yang saling bertemu. Sebab bila saya kata saya di Selangor, bererti saya tidak berada di Perak. Bila saya kata saya di Perak, bererti saya tidak di Selangor. Jadi bila saya kata saya di Selangor dan saya sekarang juga berada di Perak, secara batang tubuhnya, maksudnya saya nak bagi tahu saya di Selangor, saya tidak di Selangor. Saya di Perak, saya tidak berada di Perak. Dan itu adalah satu ucapan yang bercanggah dengan akal. Jadi begitu juga yang akan berlaku kalau setiap satu dalil yang bertembung dan kedua-duanya adalah dalil yang am, masih kita kata bahawa dalil am yang pertama merujuk kepada semua keadaan dan dalil yang kedua merujuk kepada semua keadaan, maka ketika itu akan berlakulah al-jam'u bainan naqidain, gabungan di antara dua benda yang saling bercanggah, dan itu adalah mustahil. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, fa itlaqul jam'i bainahuma majaz an takhsisi kulli minhuma an takhsisi kulli wahidin minhuma bihalin. Maka kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, setelah beliau menyatakan pada hakikatnya menggabungkan di antara dua dalil yang bertemu itu mustahil secara akal, lalu apabila Imam Al-Haramain dalam matan beliau, matan Al-Warqaq, menyatakan fa in amkanal jam'u bainahuma jumi', kalau dua dalil yang saling bertemu itu mampu untuk digabungkan, maka gabungkanlah. Dan kalau dihukum semata-mata dengan lafaz al-jam'u dengan hakikat yang kita faham, iaitu kedua-duanya berperanan, maka itu adalah mustahil secara akal. Tapi ini ucapan ulama yang faham tentang ilmu. Maka
kita dapat belajar di sini, kalau kita mendapati dalam ucapan seseorang ilmuwan itu seperti saling bercanggah antara satu sama lain, maka kita kena bersangka baik dengan menyatakan sebenarnya maksud beliau tak seperti yang saya faham. Contoh di sini, Imam Al-Haramain sebut fa in amkanal jam'u bainahuma jumi', kalau kedua-dua dalil yang saling bertembung dan kedua-duanya adalah dalil am, itu bertembung satu sama lain, maka kalau mampu untuk digabungkan, gabungkanlah. Ini adalah mustahil. Tidak boleh satu dalil yang bercanggah dengan satu dalil lain, kedua-duanya bergabung. Macam saya sebut tadi, saya di Selangor dan masa sama saya juga berada di Perak. Maka ketika itu adalah gabungan di antara dua benda yang mustahil, dan ia adalah mustahil secara akal. Bila mustahil secara akal, maknanya tidak akan berlaku. Berbeza kalau kita kata mustahil secara adat. Mustahil secara adat mungkin boleh berlaku. Contoh kita kata api tidak membakar. Ini mustahil. Mustahil dari sudut apa? Akal atau adat? Rupanya mustahil dari sudut adat. Adat kebiasaan kita tengok api akan membakar. Mana ada api tidak membakar? Tetapi adakah dianggap satu benda yang bercanggah dengan akal untuk mengatakan bahawa ada tidak mustahil api tidak membakar? Kita kata tak ada masalah. Dan pernah kebetulannya berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Baik, benda yang mustahil secara adat mungkin berlaku dan mungkin juga tidak berlaku. Contoh kalau saya kata, tuan-tuan, ada sebenarnya contoh saya kata, saya ada satu orang manusia, dia boleh bernafas di dalam air tanpa menggunakan alat selam. Musim banjir ni contohnya, dia boleh bernafas. Maksudnya dia boleh bernafas ikut hidung, dan air yang masuk dalam badan dia tak bagi kesan. Dia macam ikan. Saya kata mustahil. Ada orang macam tu pula. Orang kalau masuk dalam air mesti guna alat bantuan pernafasan. Mana boleh dia terus mengambil oksigen daripada air? Mustahil. Mustahil dia sebab apa? Akal? Akal tak. Bukan mustahil akal, mustahil adat. Memang mustahil adat bererti benda yang kita tak pernah tengok. Kalau berlaku pun mungkin jarang-jarang. Atau mungkin tak pernah berlaku. Benda yang mustahil secara adat mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Tapi benda yang mustahil secara akal, mustahil berlaku. Kalau dia adalah mustahil secara akal, mustahil berlaku. Sebab itu segala mukjizat para rasul dan karamah para awliya adalah mustahil secara adat, tidak mustahil secara akal. Sebab itu dalam definisi mukjizat, dalam definisi karamah dipanggil khawariqul adah, benda yang mencarikan adat, yang melubangkan adat kebiasaan. Benda itu dianggap mustahil, tetapi mustahil dari sudut adat, tidak dianggap mustahil secara akal. Dan kalau Allah mahu berikan, maka Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikannya. Adapun perkara yang mustahil secara akal, benda itu tidak akan berlaku. Dan kudrah Allah Ta'ala tertakluk kepada benda-benda yang mungkin, bukan kepada benda yang mustahil secara akal. Sebab tu kalau ada orang kata, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan satu batu yang besar sampai Allah Ta'ala pun tak mampu nak angkat benda tu? Kita kata mustahil. Kata Tuhan Maha berkuasa. Berkuasanya Allah itu pada benda yang mumkinat. Benda-benda yang berada dalam daerah kemungkinan. Benda yang boleh berlaku. Bukan pada keadaan yang mustahil. Mustahil secara akal. Tapi kalau ia mustahil secara adat, mungkin boleh berlaku. Contoh berlaku pada para Nabi dan para Rasul. Contoh, kalau saya kata saya boleh membelah bulan. Tuan kata, mana ada. Mustahil. Mustahil secara akal ke secara adat? Kalau secara akal memang tak akan berlaku kepada sesiapa pun. Rupa-rupanya berlaku juga pada Rasulullah SAW. Ia adalah mustahil secara adat. Dan kalau berlaku, bercanggahlah dengan adat kebiasaan. Maka dia akan pula pergi kepada beberapa kategori, sama ada dia mukjizat atau karamah atau sihir atau sebagainya. Okey, jadi apabila Imamul Haramain menggunakan kalimah al-jam'u bainad dalilain, dan ia adalah mustahil secara akal, tapi disebut oleh seorang alim kabir, seorang ulama yang besar, maka kita dididik oleh para ulama, jangan cepat menyalahkan. Walaupun secara fakta ni adalah salah, tetapi yang bercakap tu siapa? Yang bercakap tu kedudukannya bagaimana? Adakah beliau secara kebiasaannya, secara normalnya akan mengucapkan kalimah yang bercanggah? Mustahil. Secara adat mustahil. Tapi beliau sebut
Dua dalil ini kalau boleh digabungkan, gabungkan. Dan kalau ikut-ikutnya, mana boleh gabung? Dah dua benda yang bertembung, mana boleh bergabung? Tapi beliau sebut, kita cari jalan penyelesaian. Apa maksud beliau? Maknanya, kata Imam Al-Hattab, فَإِطْلَاقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مَجَازٍ عَنْ تَخْصِيصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِحَالٍ. Maka, penggunaan kalimah al-jam'u, gabungan di antara dua dalil mustahil, dua dalil yang bertembung itu, yang digunakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, bukan maksud gabung dengan erti asal. Main digunakan kalimah gabung, tapi rupanya maknanya lain, bukan makna gabung. Rupanya makna apa? Dia adalah bermaksud setiap satu dalil itu dikecilkan skopnya. Kalau ikut asalnya, bila dia dalil am, dia akan memberi maksud semua. Maksudnya semua situasi yang berkait dengan dalil itu akan dihukum berdasarkan hukum yang disebutkan oleh dalil tersebut. Seluruhnya dalam apa situasi sekalipun. Dalil kedua pun begitu. Tapi nak digabungkan kedua-duanya dengan maksud setiap satu masih berperanan untuk merujuk kepada semua keadaan, itu adalah mustahil. Okey, jadi apa maksud gabungan di antara dua dalil? Maksudnya setiap satu dalil dikecilkan skopnya. Daripada asalnya merujuk kepada semua situasi, kita kecilkan skop. Dia panggil takhsis. Dikecilkan skop kepada, maksud dia apa? Pada sebahagian situasi. Memang bukan lagi pada maksud seluruh situasi. Dalil pertama merujuk kepada sebahagian situasi, manakala dalil yang kedua merujuk kepada sebahagian situasi. Contoh kalau saya sebut kepada tuan-tuan, saya berada di Kuala Kangsar sekarang dan saya juga berada di Selangor. Ini mustahil. Tapi kita diajar supaya kalau dengar satu ucapan yang macam bercanggah ni, jangan cepat kata, ni semua mengarut. Fahami apa yang dia maksudkan. Kita bertanya, apa maksud tuan berada di Kuala Kangsar? Saya kata, maksudnya saya ini, rakaman saya, kelas ini dapat dilihat di Kuala Kangsar. Seakan-akan saya berada di Kuala Kangsar. Suara saya dapat didengar daripada Kuala Kangsar. Itu maksud saya berada di Kuala Kangsar. Okey, apa maksud tuan di Selangor? Batang tubuh saya secara fizikal ada di Selangor. Okey, maknanya setiap satu dalil, satu ucapan itu merujuk kepada situasi yang khusus. Bila saya kata saya di Selangor, maknanya saya ingin menyatakan batang tubuh saya sekarang berada di Selangor. Bila saya kata saya ada di Kuala Kangsar sekarang, saya bukan nak kata batang tubuh saya ada di Kuala Kangsar, tapi suara saya, rakaman ini, pergerakan saya ini dapat dilihat di Kuala Kangsar. Kalau begitu, berlakukah pertembungan? Tak berlaku pertembungan. Walaupun pada asal ucapan, saya di Selangor, saya juga sekarang berada di Kuala Kangsar. Itu dua benda yang saling bertembung. Dan itu adalah mustahil. Tapi bila kita mendapati dalam satu ucapan itu seperti ada unsur mustahil, jangan cepat menyalahkan. Tetapi cuba cari jalan penyelesaian. Dan ini adalah manhaj hidup. Manhaj hidup. Bila kita dengar satu ucapan, biasanya benda ini kalau diucapkan oleh musuh kita, sama ada musuh politik ke, atau mana-mana pihak yang tak sebulu dengan kita, tiba-tiba kita dengar dia ucap satu ucapan yang macam bercanggah, cepat benar lah kita kata, tengok cakap tak super bikin, sekali cakap macam ni, sekali cakap macam ni. Dan dua benda tu saling bertembung. Inilah kita cepat nak menyalahkan. Tapi manhaj yang diajar oleh Islam tidak begitu. Walau disebut itu orang yang bermasalah dengan kita, fahami ucapannya terlebih dahulu. Ambil nafas dulu, jangan cepat menyalahkan. Sebab i'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan satu ucapan itu dapat berfungsi, itu lagi bagus, lagi baik daripada kita menjadikan satu ucapan itu tidak berfungsi kerana ia salah. Jadi kalau kita nampak dua benda ni macam bertembung, maka cuba cari jalan penyelesaian untuk fahami apa maksud ucapan yang pertama dan apa sebenarnya maksud ucapan yang kedua. Jadi apabila balik kepada pembahasan kita, apabila Imam Al-Haramain sebut dua dalil yang bertemu itu kalau mampu digabungkan, maka digunakan kalimah gabung, tetapi yang dimaksudkan adalah makna yang lain, bukan makna gabung sebenarnya. Bila gabung ni maknanya kedua-duanya berfungsi dan duduk sebelah-sebelah, itu yang kita faham makna gabung. Tapi bukan maksud itu. Maksud gabung ada makna lain. Maka berlakulah majaz. Kerana apabila satu kalimah itu digunakan bukan pada makna asal bahasanya, maka dia akan jadi majaz. Dan ini banyak berlaku dalam bahasa Arab. Sebab tu sebagai contoh, bila Allah Ta'ala menyebut satu kalimah yang secara makna bahasanya tidak betul,
secara bahasanya benda itu bercanggah dengan akal. Contohnya kita akan kata sebenarnya berlaku majaz. Contoh bila Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa ada banyak makna, tapi antara makna istawa adalah duduk. Macam saya sekarang berada di atas kursi, saya duduk atas kursi, maknanya laqad istawaitu 'alal kursi. Saya telah istiwa di atas kursi. Tapi kalau saya guna ucapan itu ana stawaitu 'alal kursi, benda itu biasa, tak ada benda yang mustahil. Tapi bila kita kata bila Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah itu di atas aras adalah telah duduk. Tuhan telah duduk di atas arash. Arash pula kalau ikut terjemahan asalnya, arash maknanya singgah sana. Jadi benda itu pada zat Allah mustahil, sebab dia akan menyebabkan ada dua zat dan saling satu zat di bawah, satu zat di atas. Zat di bawah apa dia? Kursi Allah Ta'ala. Manakala Allah pula satu zat yang lain berada di atas. Itu kalau asal digunakan kalimah istawa dengan makna bahasa. Ini mustahil. Mustahil sebab ketika itu kita akan mengatakan bahawa Allah ditanggung oleh sesuatu zat yang lain. Dan dia juga akan menyebabkan berlaku lokasi pada Allah. Sedangkan dulu tidak wujud sebarang zat melainkan hanya Allah Azza wa Jal. Allah pernah wujud tanpa sebarang kewujudan mana-mana zat. Dan kalau berlaku perubahan pada Allah itu mustahil kerana dia akan membawa kepada al-huduth. Maka bila Allah guna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kalimah istawa dengan makna bahasa itu sudah bercanggah dengan akal. Tetapi yang menyebut ini siapa? Allah Azza wa Jal. Mustahil Allah Ta'ala akan menggunakan ucapan yang bercanggah dengan akal. Maka ketika itu, maka kita perlu fahami kalimah istawa dengan makna majaz. Macam dalam kalam Imam Al-Haramain di sini. Imam Al-Haramain kata gabungkan di antara dua dalil yang bertembung kalau mampu untuk digabung. Kalau ada orang cari salah, orang kata ini ucapan tak betul. Mana ada dua dalil yang dah bertembung, kita boleh gabungkan. Gabung tu maknanya setiap satu dalil itu berperanan. Ini mustahil. Ini kalau orang yang dia hanya menghukum semata-mata berdasarkan makna hakikah. Tapi bagi yang memahami bahasa Arab, dia kata dalam ucapan Arab biasa penggunaan kalimah hakikah, biasa ucapan yang ada unsur majaz. Maka kalau sudah tidak difahami dengan erti al-hakikah, maka fahamilah dengan makna al-majaz. Jadi berlakulah digunakan satu kalimah secara terpampangnya satu makna yang kita faham, tapi rupanya digunakan untuk makna yang lain. Maka itulah yang dipanggil dengan erti al-majaz. Jadi bila Imam Haramain kata gabungkan di antara dua dalil, kalau boleh digabungkan, maksud gabung itu bukan setiap satu dalil itu masih berperanan dengan keadaan asal. Cuma dia bersama dengan satu dalil yang juga masih digunakan pada makna yang asal. Itu mustahil. Habis apa makna gabung di sini? Maknanya setiap satu dalil yang pada asalnya merujuk kepada semua keadaan dikecilkan kepada sebahagian keadaan. Begitu juga dalil yang kedua yang pada asalnya merujuk kepada semua keadaan dikecilkan kepada sebahagian keadaan yang lain. Lalu dalil pertama merujuk kepada situasi tertentu, dalil yang kedua pula merujuk kepada situasi yang berbeza dengan situasi dalil yang pertama. Akhirnya tidak berlakulah pertembungan. Okey, kita setelah mengetahui fakta itu mungkin tuan-tuan kata tak lepas nak tengok contoh. Okey, sekarang kita akan melihat contoh yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki untuk menerangkan apa maksud dua dalil yang saling bertembung dan kedua-duanya adalah dalil am. Maka penyelesaiannya kalau mampu untuk dibuat adalah dikecilkan skop dalil yang pertama dan dikecilkan juga skop dalil yang kedua. Lalu tidak berlakulah pertembungan. Kita tengok contoh secara real, secara yang benar-benar berlaku di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, "Mithaluhu hadis Muslimin." Ay hadis al-hadis alladhi rawahu al-Imam Muslim. Hadis Muslim hadis al-hadis alladhi rawahu al-Imam Muslim fi sahihih. Mithaluhu hadis Muslimin. Ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Wa hadithu sahihain khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla an yustashhadu. Fahumil al-awwal ala ma idza kana man lahu syahadah ghayra alimin biha, wathani ala ma idza kana alima. Okey, ni adalah contoh bagaimana
berlaku pertembungan di antara dua dalil, tapi secara zahir, iaitu pada pandangan mata kasar kita, kedua-dua dalil ini macam bertembung. Tetapi setelah para mujtahid meneliti secara halus, mereka akhirnya dapat tahu cara untuk gabungkan di antara dua dalil. Maksud gabung ni, dalil yang pertama yang juga adalah am, dalil kedua juga yang adalah am, tidak lagi dianggap sebagai dua dalil am, tetapi dua dalil khas yang merujuk kepada keadaan tertentu. Contoh yang didatangkan di sini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahawa baginda Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla ay yus'alaha." Rasulullah menyatakan kepada kita, mahu tak untuk saya memberitahu kamu semua siapakah sebaik-baik mereka yang menjadi saksi di mahkamah. Contohnya, banyak-banyak saksi di mahkamah. Siapakah saksi yang paling baik? Saksi yang paling banyak pahalanya kalau dia menjadi seorang saksi di dalam kes-kes di mahkamah. Lalu kata Rasulullah SAW, sebaik-baik mereka yang menjadi saksi, iaitu di mahkamah, dalam isu-isu yang berlaku, yang dibincangkan di mahkamah, adalah orang yang datang dengan kesaksiannya. Dia datang menjadi saksi, dia kata, saya melihat perkara itu berlaku. Contoh, sebelum dia diminta untuk memberikan kesaksiannya di mahkamah. Baik, ketika berlaku satu kes, contoh, seorang ni didakwa, dia kata, tuan, saya minta maaf tuan, rumah saya sudah dimasuk secara senyap oleh lelaki ini dan dia telah mencuri barang saya tuan. Lalu si hakim tanya, siapa saksi yang telah melihat kejadian curi itu? Lalu saksi tanya kepada orang yang menuduh seseorang itu mencuri. Sebelum sempat dia sebut, tiba-tiba dalam ramai-ramai itu di mahkamah, satu orang kata, tuan, saya kebetulannya memang ada di tepi rumah orang tu. Malam tu saya buat barbecue contoh. Memang saya nampak dia keluar ikut tingkap, bawa barang dan keluar kelang kabut. Kemudian saya dengar tu orang tu, pencuri. Saya melihat peristiwa itu berlaku. Maksudnya, orang yang jadi saksi ini, dia secara volunteer telah menjadi saksi kepada peristiwa jenayah itu berlaku, dalam keadaan tuan rumah tidak pula meminta dia, kamu ada masa tu tak? Dia tak kata begitu. Dia tak sempat nak bagi tahu pun kepada hakim siapa saksi yang melihat kejadian itu. Tiba-tiba satu orang yang kebetulannya pada malam kecurian itu memang berada di rumah tu melihat. Lalu dia bangun secara sukarelanya, dia telah menyatakan bahawa dia adalah orang yang telah menyaksikan jenayah kecurian itu. Maka kata Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, lelaki yang menjadi saksi ini adalah saksi yang paling terbaik, kerana dia telah menjadi saksi sebelum dia diminta untuk memberikan keterangan dan penyaksiannya. Banyak-banyak orang yang menjadi saksi, kata Nabi, yang paling terbaik sekali adalah sebelum kita diminta untuk memberikan keterangan di mahkamah, kita telah menyatakan kepada mahkamah bahawa kita telah melihat jenayah itu ataupun kes itu berlaku. Okey, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tetapi hadis riwayat Imam Muslim ini bertembung pula secara zahirnya dengan hadis yang juga ada dalam Sahih Muslim, bahkan juga ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Iaitu hadis yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, khairukum qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik kamu semua adalah kurunku, iaitu mereka yang tinggal sewaktu aku masih hidup dan beriman denganku. Maknanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zaman Rasulullah dan beriman dengan Nabi, iaitu para sahabat. Sumallazina yalunahum, kemudian generasi seterusnya yang terbaik adalah mereka yang hidup selepas orang yang hidup pada zamanku, yang beriman denganku, iaitu generasi tabi'in yang terbaik selepas generasi sahabat. Sumallazina yalunahum, kemudian mereka yang selepas mereka, iaitu selepas mereka yang hidup dengan mereka yang hidup bersamaku. Maknanya selepas generasi sahabat, yang paling terbaik generasi tabi'in.
Selepas generasi tabi'in siapa pula? Generasi tabi'at tabi'in. Setelah Nabi menyatakan 3 kurun terbaik ini yang kita panggil sebagai as-salaf as-salih, Nabi mula menceritakan apakah pula yang berlaku kepada generasi yang keempat. Summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla ay yustashhadu. Setelah Nabi menceritakan 3 kumpulan yang terbaik, Nabi kata selepas 3 kumpulan ini akan berlakulah satu kaum, akan muncullah satu kaum yang mereka ini memberikan penyaksian sebelum mereka diminta untuk memberikan penyaksian. Kalau kita pergi terus ke dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim sebagai contoh, saya dalam catatan saya, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Imran ibn Husain telah meriwayatkan hadis ini daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut riwayat penuhnya dalam Sahih Al-Bukhari, berbunyi seperti ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran radhiyallahu anhu fama adri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qawlihi marratain aw thalatha thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhadun ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. Ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Muslim pun ada riwayat yang lain dengan lafaz hadis yang berbeza, tetapi maknanya adalah sama, iaitu dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Sayyidina Imran ibn Husain telah bersabda, Rasulullah bersabda berdasarkan riwayat Imam Muslim, apa hadisnya? Rasulullah bersabda, inna khairakum qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Qala Imran fala adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marrataini aw thalathah. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Ada sedikit perbezaan dari sudut lafaz hadis, tapi tidak lari dari sudut makna. Dan kita semua sedia maklum, Rasulullah bila bersabda, para sahabat ketika meriwayatkan kepada golongan tabi'in apa yang mereka dengar daripada Rasulullah, kadang-kadang mereka riwayatkan secara lafaz nabawi, kadang-kadang mereka riwayatkan secara makna. Dan ini menjadi tidak masalah dan dibincangkan panjanglah dalam ilmu ulumul hadis, dalam ulumul hadis, riwayat hadis secara makna. Bila sebut riwayat hadis secara makna, maknanya meriwayatkan hadis bukan berdasarkan lafaz yang disebut oleh Nabi, tetapi lafaz itu digunakan ataupun yang diucapkan oleh sahabat, tetapi makna kepada ucapan sahabat itu sebenarnya pergi dan kena dengan makna yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita sendiri pun kalau kita cerita, hari itu saya dengar orang ni kata begini. Biasanya kita tak hafal teks ucapan orang tu, kita menceritakan kepada orang lain apakah makna yang kita dengar daripada ucapan orang tersebut. Dipanggil riwayah bil makna. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ini disebut bahawa Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu semua adalah kurunku, iaitu mereka yang hidup sezamanku, kemudian mereka yang datang selepas mereka, kemudian mereka yang datang selepas mereka. Dan dalam dua riwayat ini, berdasarkan dua riwayat yang saya datangkan ini, Sayyidina Imran ibn Husain tidak pasti adakah Nabi selepas menceritakan yang terbaik kurun baginda, adakah disebut selepasnya 2 kurun atau disebut 3 kurun. Adakah Nabi sebut 3 kurun saja yang terbaik, iaitu kurun Rasulullah, kurun Rasulullah iaitu para sahabat, kemudian para tabi'in ataupun tabi'in, atau disebut juga 3 generasi selepas generasi sahabat, iaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Adakah begitu? Dalam dua riwayat ini berlaku ketidakpastian daripada Sayyidina Imran ibn Husain sendiri. Tapi dalam riwayat yang lain, kita dapat menjejaki riwayat lain, tahulah kita bahawa Nabi sebut 3 kurun ini saja yang terbaik.
kurun sahabat, generasi sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Selepas tabi'in, apakah yang akan muncul? Kata Nabi, kemudian selepas daripada mereka, iaitu selepas golongan tabi'in, akan muncullah satu kaum yang mereka menjadi saksi sedangkan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Mereka mengkhianati dalam keadaan mereka tidak bersikap amanah. Mereka bernazar tetapi mereka tidak menunaikan nazar. Dan mereka itu adalah tanda-tandanya secara fizikal, mereka itu akan terzahir pada mereka akan kegemukan. Generasi kuat makan yang rata-rata orang generasi itu semua badan-badan besar sebab makannya kuat sampai obesity Maknanya generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in itu secara umumnya masyarakat bukan masyarakat obes Macam hari ni ramai yang obes sampai alhamdulillah kita diet dan dulu saya pun sempat jadi obesity dan alhamdulillah sekarang ni dah tak obes. Lepas makannya timbang, nak check kita punya berat badan kita sesuai dengan ketinggian kita atau tidak. Alhamdulillah sekarang dah tak obes. Dulu mantan obesity Jadi kalau kita tengok cara ucapan Nabi ini bukan pujian. Nabi kata kemudian akan muncullah selepas generasi tabi' ini siapa? Satu kaum yang mereka menjadi saksi sedangkan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Mereka mengkhianati dalam keadaan mereka ini bukan orang yang amanah. Mereka bernazar dalam keadaan mereka tidak menunaikan nazar. Ini adalah ciri-ciri kumpulan yang sudah tidak menjadi kumpulan yang terbaik. Apa cirinya? Salah satunya mereka menjadi saksi sebelum diminta menjadi saksi. Ini adalah sikap tidak baik kumpulan ini. Orang tak suruh jadi saksi, orang tak minta pun dia tolong jadi saksi, tiba-tiba dia pula secara volunteer mandai-mandai nak jadi saksi di mahkamah. Nabi kata ini adalah saksi yang tidak baik. Apa maknanya? Sebab saksi yang paling tak elok, yang paling buruk di mahkamah adalah mana-mana saksi yang tidak diminta untuk jadi saksi. Dia tidak disuruh pun untuk bangun dan tampil menjadi saksi. Tiba-tiba dia sendiri secara sukarela menjadi saksi. Berdasarkan hadis ini, seburuk-buruk saksi, makna hadis ini kita dapat faham, seburuk-buruk saksi adalah orang yang menjadi saksi sedangkan dia tidak diminta untuk menjadi saksi. Kisah ini bertembunglah dengan hadis yang awal-awal kita dengar tadi, hadis riwayat Imam Muslim yang Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Mau tak saya bagi tahu kamu sebaik-baik saksi itu siapa? Maknanya sebaik-baik saksi dalam apa keadaan, dalam seluruh situasi, siapakah yang paling terbaik menjadi saksi? Tak kira zaman saya ke, zaman tabi'in ke, tabi'in ke, di Malaysia ke, di Makkah ke Madinah ke, di mana saja dan pada bila masa sahaja sekalipun, yang paling terbaik adalah mereka yang menjadi saksi sebelum diminta untuk menjadi saksi di mahkamah. Dalam masa yang sama, hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dan turut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kesimpulan daripada hadis ini, tahulah kita bahawa seburuk-buruk orang menjadi saksi dalam mana-mana keadaan, dalam mana-mana zaman sekalipun adalah orang yang tidak disuruh untuk bangun menjadi saksi tetapi dia sendiri yang secara sukarela menjadi saksi. Akhirnya apa yang berlaku? Dua hadis ini bertemu. Hadis pertama kata kalau satu orang tu dia tak disuruh menjadi saksi tapi dia bangun menjadi saksi, ini adalah saksi yang paling terbaik. Tapi hadis kedua dan juga sahih menyatakan saksi paling tak elok adalah satu orang dia tidak disuruh untuk menjadi saksi, tiba-tiba dia bangun dan secara sukarela menjadi saksi. Maknanya saksi yang paling teruk adalah orang yang tidak disuruh menjadi saksi tetapi bangun menjadi saksi. Dalam masa yang sama, sebaik-baik saksi adalah orang yang tidak disuruh menjadi saksi tetapi bangun untuk menjadi saksi. Kalau satu orang dia tidak disuruh menjadi saksi di mahkamah, tiba-tiba dia bangun, yang Arif, saya melihat peristiwa ini berlaku. Status orang ni apa dia? Dia adalah orang yang paling terbaik menjadi saksi. Dalam masa yang sama, dia juga orang yang paling buruk menjadi saksi. So nak buat macam mana sekarang? Dua-dua hadis sahih dan bertembung. Mana boleh dia adalah saksi yang paling baik, dalam masa yang sama dia juga saksi yang paling buruk, paling keji sekali. Dua benda yang saling bertembung. Ini dipanggil al-mutanaqidan ataupun ad-diddan. Dua benda yang saling bertembung. Dia adalah orang yang paling baik, dia juga adalah orang yang paling tidak baik. Ini saling bertembung dan ia
ia mustahil diucapkan oleh Rasulullah dengan makna yang terpapar pada kita. Sebab hadis pertama ni hadis yang pada unsurnya khairus syuhada, sebaik-baik saksi. Main dalam apa keadaan sekalipun. Main kalau ikut semata-mata hadis yang pertama ini, dalam apa situasi sekalipun sebaik-baik saksi orang yang menjadi saksi sebelum diminta. Tapi hadis yang kedua juga merujuk kepada erti umum, iaitu dalam apa situasi sekalipun seburuk-buruk saksi adalah orang yang menjadi saksi sebelum disuruh. Sekarang dua dalil ini kedua-duanya am dan dalam masa yang sama kedua-duanya bertembung. Dan secara logik mustahil Rasulullah ingin menyatakan siapa yang menjadi saksi sebelum diminta dialah sebaik-baik saksi, iaitu yang paling banyak pahala. Dalam masa yang sama dialah seburuk-buruk saksi, iaitu yang paling banyak mendapat dosa kerana menjadi saksi. Dia paling banyak dapat pahala sebab jadi saksi, dia juga paling banyak dapat dosa sebab jadi saksi. Ini dua benda yang mustahil diucap oleh seorang yang adalah maksum, iaitu para nabi dan para rasul. Apatah lagi kalau yang berbicara itu adalah sebaik-baik para nabi dan para rasul, iaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita kata nabi cakap tak semua bikin. Ini ucapan kufur, mustahil, sebab kita akan membawa kepada merendahkan Rasulullah dan mustahil nabi seperti itu. Okey, tapi secara realiti sudah ada di depan mata kita seperti ini, kita nak buat macam mana? Maka di sinilah apabila dua-dua dalil itu adalah am dan setelah diamati secara cermat oleh para mujtahid, mereka dapat penyelesaiannya, maka gabungkanlah dua dalil yang bertemu itu. Apa maksud gabung? Iaitu kecilkan skop kedua-dua hadis itu. Kalau hadis pertama pada asalnya merujuk ingin menyatakan dalam semua situasi saksi yang terbaik adalah orang yang menjadi saksi sebelum dia diminta untuk jadi saksi, itu pada asalnya kecilkan skop dia. Lalu kita akan jadi kata apa? Dalam sebahagian keadaan saksi yang paling terbaik adalah orang yang bangun menjadi saksi sebelum disuruh untuk menjadi saksi. Kalau ikut hadis yang kedua pula, kalau asal-asalnya kita akan menyatakan hadis ini menunjukkan dalam apa keadaan sekalipun saksi paling jelek, saksi yang paling banyak dosanya adalah orang yang bangun menjadi saksi sebelum diminta untuk menjadi saksi. Kecilkan skop hadis kedua ini. Lalu kita akan kata sebenarnya Nabi ingin menyatakan dalam beberapa situasi orang yang menjadi saksi sebelum diminta dia adalah yang paling teruk sekali. Akhirnya berlaku tak pertembungan di antara dua hadis? Tidak berlaku, sebab sudah diletakkan pada dua situasi yang berbeza. Mari kita kata hadis yang pertama merujuk kepada sebahagian keadaan. Hadis kedua sebenarnya bukan untuk merujuk pada semua keadaan, tetapi juga untuk sebahagian keadaan yang lain. Ini yang disebut oleh Imam Al-Hattab, fahumilal awwal ala ma idza kana man lahu syahadah ghaira alimin biha. Maka datanglah bila nak gabungkan di antara dua dalil yang bertembung ini, iaitu kita nak kecilkan skop setiap dalil itu. Baik kita nak kata dalil pertama untuk situasi tertentu, hadis kedua untuk situasi yang lain, maka ketika itu para ulama perlu berijtihad, perlu mengkaji dan berusaha untuk mengenal pasti berdasarkan sangkaan mereka apakah situasi yang ingin disebut oleh hadis yang pertama dan apakah situasi yang ingin disebut oleh hadis yang kedua. Lalu di sinilah biasanya akan berlaku perbezaan pandangan para fuqaha, para mujtahid di dalam menggabung jalinkan di antara dua hadis yang bertembung. Jadi antara sebahagian para ulama akan mengatakan untuk merujuk kepada situasi isu saksi ini, sebahagian para ulama akan mengatakan hadis pertama yang menceritakan sebaik-baik saksi adalah orang yang menjadi saksi sebelum disuruh, itu merujuk kepada ala ma idza kana man lahu syahadah ghaira alimin biha. Ini merujuk kepada situasi orang yang dia ingin mendapatkan penyaksian, dia perlukan orang yang menyokong dia untuk membenarkan dakwaan dia, dia tak tahu siapa yang boleh memberikan penyaksian. Contoh macam isu Tuan Rumah tadi ya. Tuan Rumah mengadu kepada hakim, wahai Tuan Hakim, saya nak buat satu dakwaan. Apa dakwaan kamu? Pada malam tarikh sekian-sekian, sewaktu saya sedang tidur, tiba-tiba saya dengar satu suara, lalu saya pun buka lampu. Di saat itu saya melihat si fulan ini yang bernama katakan Michael contoh. Si Michael ini dia telah
masuk dalam rumah saya dan rupa-rupanya dia telah mencuri duit saya, dan ketika itu dia lari dan saya melihat perkara itu berlaku depan mata saya. Saya tengok bising-bising, saya pun buka, tengok duit dah habis. Saya pun buka tingkap, masa tu saya nampak dia sedang berlari meninggalkan rumah saya. Dan saya nampak tanda dan rupa-rupanya inilah orangnya yang nama Michael ni. Hakim berkata, siapa saksi selain daripada kamu yang melihat bahawa Michael pada malam tersebut mencuri dan masuk ke dalam rumah kamu? Lalu Tuan Omar kata, yang tu saya tak tahulah Tuan Hakim. Saya tak tahulah, tapi saya nampak dengan mata saya sendiri. Ni orang yang memerlukan bantuan sokongan orang lain untuk membenarkan ucapan dia, dia tak tahu siapa yang boleh menjadi saksinya. Maka ketika itu, kalau dalam perbicaraan itu ada satu orang yang kebetulan malam itu dia melihat peristiwa itu berlaku dan dia hadir dalam perbicaraan itu, tiba-tiba dia bangun, wahai Tuan Hakim, demi Allah saya pada malam itu betul-betul berada di rumah tuan kita ni dan saya melihat dengan mata kepala saya memang si Michael ni kelang kabut turun terjun daripada tingkap, bawa duit Tuan Omar ni dia buat lari. Saya tengok dengan mata kepala saya. Bukan saya, kawan saya bersama. Betul tak, Ali? Betul. Saya pun tengok dah 2 orang. Dan ketika itu, inilah kata para ulama yang diinginkan oleh hadis yang pertama, iaitu sebaik-baik saksi adalah orang yang menjadi saksi sebelum dia diminta untuk menjadi saksi. Manakala hadis yang kedua yang menyatakan bahawa seburuk-buruk saksi, maknanya orang yang paling tak elok sekali dalam penyaksian adalah siapa? Orang yang sebelum diminta menjadi saksi, dia sendiri tampil menjadi saksi. Kata para ulama, hadis kedua itu merujuk kepada satu situasi, iaitu ala ma iza kana aliman, ay aliman bi asyahadah. Iaitu hadis kedua sebenarnya merujuk kepada satu situasi, iaitu satu keadaan orang yang mendakwa itu dia tahu siapa yang boleh menjadi saksinya. Dia tahu. Contoh macam dalam isu tu, bila Tuan Hakim kata, saya minta kepada kamu yang mendakwa bahawa si Michael ini telah mencuri duit kamu pada tarikh sekian-sekian. Tolong bawakan saksi. Dia kata, Tuan Hakim, saksi ni banyak sangat melihat peristiwa tu. Tuan Hakim nak berapa? 10? Ada 10 orang saya boleh datangkan. Tuan Hakim nak 20 orang? 20 orang pun saya boleh datangkan. Sebab saya dah bertanya kepada jiran-jiran saya, kebetulannya jumlah yang sangat ramai kebetulan malam itu melihat peristiwa itu berlaku. Tuan Hakim nak berapa orang? Orang tu cakap contoh, Tuan Omar tu cakap, Tuan Hakim nak berapa orang? 4 orang? 4 orang sikit sangat. Kalau Tuan Hakim nak 10, saya ada 10 orang. Kalau Tuan Hakim nak 20 orang, saya dah tanya, saya dah jumpa 20 orang yang boleh jadi saksi. Tuan Hakim nak berapa? Tuan rumah tahu siapa yang boleh menjadi saksi. Tiba-tiba di saat itu satu orang yang ada di mahkamah kata, Tuan Hakim, saya pada malam itu memang nampak benda ni berlaku. Dia tak disuruh pun oleh orang yang rumah yang dicuri itu untuk menjadi saksi. Tiba-tiba dia bangun, Tuan Hakim, saya melihat peristiwa itu berlaku. Kata Nabi, ini seburuk-buruk saksi. Jadi maknanya ketika itu berlaku pertembungan di antara dua hadis ini? Jawapannya tidak berlaku pertembungan, kerana hadis pertama merujuk kepada keadaan tertentu, hadis kedua pula sebenarnya merujuk kepada keadaan tertentu. Itu adalah ijtihad sebahagian para ulama untuk menggabung jalinkan, memesrakan di antara dua dalil yang pada asalnya di mata kita seperti bertembung. Okey, itu ijtihad sebahagian para ulama. Macam saya sebut tadi, apabila dua dalil saling bertembung, lalu para ulama ingin memesrakan di antara dua dalil yang bertembung itu, biasanya akan berlaku perbezaan cara kefahaman setiap faqih dengan faqih yang lain, setiap mujtahid dengan mujtahid yang lain di dalam memesrakan dua dalil yang bertembung tersebut. Lalu kata Imam Al-Hattab, wa hamala ba'duhum al-awwala, maksudnya al-hadith al-awwala, ala ma kana fihi haqqullah wa kat-talaqi wal-'ataq, wal-thaniya ala ghairi zalik. Sebagai ulama pula, apabila melihat dua dalil hadis ini, hadis pertama cerita sebaik-baik saksi, hadis kedua cerita seburuk-buruk saksi, sebagian ulama juga dapat menggabung jalinkan dua dalil tersebut
tetapi dengan cara kefahaman yang berbeza sedikit dengan kefahaman yang pertama. Sebahagian ulama kefaham macam mana pula? Mereka mengatakan hadis yang pertama merujuk kepada isu-isu yang membabitkan hak Allah. Contoh dia apa? Talak, membebaskan hamba, iaitu berkait dengan isu-isu yang tidak berkait dengan makhluk, yang merujuk terus kepada hak seseorang dengan Allah, seperti isu talak. Talak termasuk dalam hakullah. Hak talak, sebab tu ada beberapa peruntukan talak yang dibenarkan, itu bukan rekaan kita, itu semua telah ditetapkan oleh Allah, maka ia berkait dengan hak Allah Azza wa Jal. Begitu juga membebaskan seseorang hamba daripada perhambaan. Ini adalah berkait dengan hak Allah. Tetapi hadis yang kedua pula merujuk kepada situasi yang selain daripada hak Allah, iaitu hak yang membabitkan manusia. Isu kecurian, isu rompakan, macam isu zina. Contoh isu zina tak boleh, isu zina termasuk dalam hakullah. Kerana mudah ceritanya, isu yang berkait dengan hak Allah ni tak diistilah ada orang dizalimi. Manakala hak manusia ni maknanya ada pihak yang dizalimi. Ada pihak yang haknya diambil. Jadi kalau hadis kedua yang menceritakan sebuah saksi itu merujuk kepada selain daripada hak Allah, iaitu hak manusia. Contoh isu kecurian, maknanya dalam isu-isu berkait dengan kes yang berkait antara manusia dengan manusia ni, itu yang paling tak elok sekali menjadi saksi adalah orang yang bangun menjadi saksi sebelum diminta. Tapi dalam isu-isu yang membabitkan hak Allah, isu talak, isu nafkah, isu katakan puasa, solat, maka ia membabitkan hak Allah, maka sebaik-baik saksi adalah orang yang bangun menjadi saksi sebelum diminta untuk dia menjadi saksi. Ini cara kefahaman ulama yang kedua pula. Dalam mereka nak menggabungkan dua dalil yang saling bertembung. Dan kalau kita meneliti perbahasan-perbahasan fiqh, kita akan jumpa dua dalil yang bertembung ni biasanya akan dijumpai oleh para mujtahid kita, cara untuk menggabung jalinkan di antara dua dalil yang bertembung. Tetapi cara kefahaman mereka itu kadang-kadangnya saling berbeza, lalu membuahkan percambahan dan juga perbezaan mazhab fiqh. Contoh macam isu sentuh lelaki perempuan yang berwuduk. Semalam saya di Sungai Buloh membincangkan isu dalil ini, isu dalil. Lalu antara contoh yang biasa disebut oleh para ulama, dan banyak sangat contoh kalau kita buka kitab fiqh, sangat banyak, dan menunjukkan betapa tingginya IQ dan juga ilmu para ulama kita. Dan maknanya memang sebagaimana disebut oleh para ulama, dalil kita selaku orang yang tidak sampai ke tahap ijtihad adalah kalam para ulama, bukan terus kita sendiri pergi kepada dalil untuk mengambil hukum fiqh. Jadi kalau ada orang dia nak pergi kepada dalil terus, dia tak nak pegang kalau ulama mazhab ni, tak nak pegang mazhab ni, mazhab Syafi'i tak nak pegang, mazhab Imam Abu Hanifah tak nak pegang, dia nak tengok mana dalil paling kuat, maknanya dia sudah tersalah di dalam meletakkan di manakah kedudukannya dalam isu ijtihad. Jadi contoh macam pegang perempuan, pegang isteri batal tak batal. Mazhab Syafi'i kata batal, mazhab Imam Malik kata tak batal kalau tanpa syahwat. Kita tengok dalam sahih Bukhari, cerita Rasulullah sedang sembahyang sunat, lalu Nabi sujud dengan waktu yang sangat lama sehingga menimbulkan kerisauan di hati Sayyidatuna Aisyah. Yang kebetulan masa tu Rasulullah solat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Malam tu malam Nabi bersama dengan Sayyidatuna Aisyah. Lalu ketika Nabi sujud lama sangat sampai Sayyidatuna Aisyah risau, Rasulullah ni wafat ke ni, tak bergerak dah ni. Lalu Sayyidatuna Aisyah pun menguis kaki Rasulullah, lalu bergeraklah kaki Nabi. Maksudnya pergerakan kaki Nabi itu menunjukkan Nabi masih ada hayat, memang Nabi masih hidup dan Nabi masih solat. Memang Nabi sengaja solat dengan keadaan sujud secara waktu yang lama. Dan dalam hadis itu Nabi tidak pula membatalkan solat baginda, Nabi meneruskan solat sunat tersebut. Maka hadis ini bertembung dengan firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, yang menjadi pegangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Hadis riwayat Sahih Bukhari tadi, hadisnya sahih. Dalam masa yang sama, ayat Quran juga adalah dalil. Yang mana kalau ikut ayat Quran, aula mastumun nisa, ayat ini secara zahir menunjukkan dalam apa keadaan sekalipun, apabila berlaku persentuhan di antara lelaki dan perempuan, ia membatalkan wuduk.
Tapi hadis Sayyidatuna Aisyah itu menunjukkan tidak berlaku pembatalan wudu apabila berlaku persentuhan di antara suami dan isteri. Sedangkan kalau ikut kefahaman yang kita lihat dalam ayat Al-Quran, aula mastumun nisa, ayat ini menyatakan berlaku pembatalan wudu kalau berlaku persentuhan. Jadi dua dalil yang saling bertembung secara zahir. Maka bagaimanakah cara untuk dimeserakan dua dalil tersebut? Lalu akhirnya Imam Asy-Syafi'i sebagai contoh berijtihad dalam isu ini. Imam Asy-Syafi'i kata dalil Al-Quran itu, tapi cuma contoh ni bukan merujuk kepada situasi yang sedang kita pelajari, iaitu kedua-dua dalil adalah am. Manakala dalil satu lagi dua-duanya am lalu dikecilkan kedua-dua skopnya. Ini contoh ni tidak merujuk kepada situasi yang sedang kita pelajari. Cuma saya nak buat contohnya bagaimana dalil yang bertemu itu akhirnya dimeserakan. Lalu Imam Syafi'i kata dalil firman Allah Ta'ala aula mastumun nisa itu merujuk kepada semua keadaan tanpa berkecuali. Adapun hadis Rasulullah itu sebenarnya ia merujuk kepada satu situasi, iaitu Rasulullah ketika itu tidak mustahil baginda memakai alas kaki, iaitu memakai stokin atau pakai khuf. Atau mungkin Nabi ketika itu sebenarnya dalam keadaan tidak memakai sebarang pelapik. Tetapi Sayyidatuna Aisyah ketika itu yang memakai sarung tangan contoh, lalu menguis Nabi dalam keadaan berlaku persentuhan tanpa langsung, tapi ada lapik, berlaku lapikan di antara sentuhan itu. Jadi sebenarnya tidak berlaku pertembungan. Jadi ini contoh bagaimana para ulama cuba menggabungkan di antara dua dalil. Tapi Imam Malik pula memahaminya dengan kefahaman yang lain, juga menggabungkan di antara dua dalil yang bertembung, tetapi cara kefahamannya berbeza dengan kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menggabungkan dalil. Imam Malik kata hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah itu menunjukkan berlaku sentuhan tanpa lapik, sebab tak dinyatakan berlaku lapik di antara sentuhan itu. Jadi kita fahami bahawa keduanya tanpa lapik. Tetapi ayat Quran itu pula merujuk pada semua situasi. Jadi kalau ikut kefahaman Imam Malik, dia akan pergi kepada kedua-dua dalil itu adalah am, lalu dikecilkan skop setiap satu dalil. Imam Malik akan mengatakan hadis Sayyidatuna Aisyah merujuk kepada satu keadaan, iaitu sentuhan tanpa syahwat. Manakala ayat Al-Quran yang berbunyi aula mastumun nisa bukan merujuk kepada semua keadaan, tapi sebahagian keadaan, iaitu sentuhan yang bersyahwat. Jadi ayat Al-Quran merujuk kepada sentuhan yang bersyahwat. Hadis Rasulullah pula merujuk kepada keadaan sentuhan tanpa syahwat. Jadi kalau ikut kefahaman Imam Malik, ia boleh dijadikan contoh kepada apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu kedua-dua dalil itu adalah am, lalu digabung jalingkan dengan cara setiap satu dalil itu dikecilkan skop. Tapi kalau ikut kefahaman Imam Asy-Syafi'i, beliau menggabungkan kedua dalil ini bukan dengan mengecilkan umum pada kedua-dua dalil. Sebaliknya dalil pertama bagi beliau merujuk kepada semua keadaan, iaitu sentuhan tanpa lapik. Sentuhan tanpa lapik, manakala hadis Sayyidatuna Aisyah merujuk kepada sentuhan dengan lapikan. Jadi mungkin juga boleh jugalah kalau kita nak fahami dengan cara ini, main dua contoh juga, contoh yang kena juga dengan apa yang kita pelajari. Main hadis yang pertama bukan merujuk kepada semua keadaan, tapi hadis itu merujuk kepada sentuhan dengan lapik. Manakala ayat Quran pula bukan merujuk kepada semua keadaan, tapi merujuk kepada keadaan sentuhan tanpa lapik. Jadi walaupun kedua-dua imam ini, Imam Syafi'i dan Imam Malik contohnya telah berjaya menggabungkan dua dalil tersebut, tetapi cara kefahaman mereka, cara gabungan mereka berbeza. Akhirnya keluarlah dua pendirian. Kalau tanya Imam Malik, laki perempuan bersentuhan tanpa lapik dan tidak bersyahwat, batal atau tidak? Kata Imam Malik, tidak batal. Kerana ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Ayat Quran itu merujuk sentuhan dengan syahwat. Manakala kalau tanpa syahwat merujuk kepada hadis, maka tak berlaku pertembungan. Tapi kalau tanya Imam Asy-Syafi'i, kata beliau batal. Persentuhan tanpa lapik, walaupun bersyahwat atau tidak, itu batal. Kenapa? Kerana berdasarkan ayat Quran. Habis hadis Sayyidatuna Aisyah macam mana? Hadis Sayyidatuna Aisyah merujuk sentuhan dengan lapik, maka tidak membawa kepada pembatalan. Maka setiap ulama itu ada ijtihad mereka yang tersendiri di dalam memahami dua dalil yang saling bertembung. Lalu akhirnya walaupun konsep mereka sama, iaitu kecilkan skop setiap dalil, tetapi cara kefahaman mereka, cara mereka nak membumikan pengecilan skop itu biasanya berbeza. Dan bila berlaku perbezaan ini, dia akan membawa kepada
perbezaan mazhab fiqh. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk pula pada keadaan yang kedua, iaitu kalau tak boleh nak digabungkan di antara kedua-dua dalil yang setiap satu dalil itu adalah am. Tadi kalau tahu cara nak gabung, habis kalau tak tahu cara nak gabung, mujtahid yang ketiga contohlah ada dalam isu ni katakan ada 3 orang mujtahid dalam isu sentuh lelaki perempuan ni. Contoh, dia tengok mujtahid pertama faham dengan kefahaman Imam Syafi'i, mujtahid kedua faham dengan kefahaman Imam Malik, mujtahid ketiga dia cuba mikir macam mana cara nak gabung, dia tak jumpa cara. Maka ketika itu kalau dia tak jumpa cara untuk menggabungkan dua dalil yang saling bertembung, dia kena buat apa? Maka insya-Allah kita akan meneliti perbahasan ini dalam pertemuan yang akan datang dengan perubahan waktu, iaitu pada jam 11 pagi insya-Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Ahad. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Saya mohon kemaafan di atas kekurangan saya menyampaikan pada hari ini. Moga-moga kita semua dalam jagaan Allah, dan semoga Allah memberikan kelapangan kepada mangsa banjir, diangkat darjat mereka, diberikan kesabaran, dan semoga Allah menganugerahkan rezeki yang mencurah-curah kepada mereka biiznillah selepas ini. Dan kita sendiri pun, ini adalah satu peluang untuk beribadah, untuk kita menyumbang tenaga kita, harta ringgit kita, membantu mereka. Allah mencintai mereka yang saling berkasih sayang, dan Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang merahmati itu dirahmati oleh Ar-Rahman. Rahmatilah siapa saja yang berada di atas muka bumi, kasih belaslah, kesianlah kepada siapa saja yang berada di atas muka bumi. Moga-moga yang berada di langit, iaitu para malaikat Allah, akan menyayangi kamu semua. Terima kasih di atas kesudian bersama dalam majlis pada hari ini. Moga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.